can sense your horror, though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Hurry up and on, let's play a little game and have fun. Ding dong, where is it you've gone to? Do you think you've won? Our game of hide and seek has just begun. I hear your footsteps thumping loudly through the hallways. I can hear your sharp breaths. You're not very good at hiding. Just wait, you can't hide from me. Just wait, you can't hide from me. Just wait, you can't hide from me. Just wait, you can't. Gara-gara memanai video lakaran entiti yang berada di dalam susuk tubuh Datuk Ustaz Kazim Ilyas, individu ini telah pun dikecam oleh golongan netizen. Malah ada yang mendakwa perbuatannya ini seakan-akan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Anwar Syahir bin Abdul Syukur InsyaAllah akan mengulas ataupun memberi sedikit refleksi isu semasa tentang perkara khurafat yang berlaku di negara kita lah, kan, insyaAllah. Okay. Walaupun zaman semakin moden, namun masih terdapat dalam kalangan masyarakat umat Islam yang masih mempercayai amalan-amalan khurafat sehingga boleh merosakkan akidah. Kejahilan segelintir umat Islam pada hari ini terhadap ilmu agama menyebabkan mereka mudah dirasuk dengan amalan-amalan tersebut. Dapat kita lihat bahawa banyak amalan khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat hari ini, seperti amalan pemujaan, tempat-tempat keramat di tempat sunyi atau di pergunungan. Seperti mana kita lihatlah banyak perkara dalam video dan sebagainya. Tujuan pemujaan tertentu ini adalah kononnya untuk mengobati penyakit, menolak sial, memohon sesuatu hajat, amalan tarik duit, memohon mencari harta karun dan sebagainya. Mereka melakukan khurafat semakin bertambah sesat dan syaitan pula semakin sombong atas kejayaan menyesatkan anak Adam. Okey. Terdapat lihat bahawa khurafat yang berlaku di negara kita adalah sangat teruklah, dan masyarakat Malaysia sendiri dan ramai juga yang telah sedar, kan? Tapi masih ramai juga yang masih mengikutlah perkara-perkara khurafat ni. Kita pergi kepada maksud khurafat, ya. Khurafat ialah semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran ataupun pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan sama ada berbentuk amalan atau kepercayaan yang bertentangan dengan akidah dan ajaran Islam yang membawa kepada syirik. Khurafat juga boleh berlaku apabila ataupun boleh berlaku kepada unsur-unsur mistik yang boleh merosakkan akidah dan mendorong kekufuran, seperti percaya kepada tangkal, azimat, ilmu pengasih, ilmu hitam, membuang sial, melaraskan perniagaan dan seumpamanya. Selain itu, antara bentuk khurafat moden yang dipercayai segelintir masyarakat kini ialah kepercayaan kepada bintang, tarikh lahir, simbol atau angka tertentu yang didakwa boleh membawa tuah atau mendatangkan sial. Oleh yang demikian, mana-mana umat Islam yang melakukan amalan, perbuatan atau kepercayaan khurafat ini, ataupun sebarang amalan lah, perbuatan dan kepercayaan yang boleh disifatkan sebagai khurafat pada mana-mana tempat adalah melakukan satu kesalahan yang bertentangan dengan hukum syarak. Mereka wajib bertaubat dengan meninggalkannya dan memohon keampunan kepada Allah SWT. Antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk menjauhi amalan ataupun kepercayaan khurafat ni adalah seperti berikutlah. Yang pertama, mungkin kita boleh jauhi dan tinggalkan amal-amalan yang tidak berdasarkan nas-nas syarak, sama ada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, janganlah mempercayai cerita-cerita rekaan, dongeng atau khayalan yang bersumberkan kepercayaan-kepercayaan karut dan tidak lagi meneruskan adat yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tidak disadarkan hajat atau permohonan kepada bantuan makhluk halus atau seruan mendapat pertolongan daripada roh yang telah berada di alam barzakh. Dan yang terakhir, mungkin tidak melakukan pemujaan kepada kubur, telaga, busut, pokok, senjata lama, selendang dan sebagainya dengan kepercayaan objek-objek tersebut dapat membantu untuk mencapai suatu hajat. Dan kita dapat lihat bahawa khurafat-khurafat yang berlaku di umat Islam di bumi Malaysia ini sendiri adalah
seperti pemujaan kubur dan sebagainya lah, kan. Memberi makan pulut, kan. Puja senjata lama dan sebagainya. So, terdapat amalan yang dianjurkan untuk membantu manusia untuk mendapat ketenangan ketika gelisah berhadapan ujian, sama ada berbentuk penyakit, kesusahan, kesulitan, musibah dan bala. Dan seperti kita lihat baru-baru ini terdapat satu isu di mana Ustaz Kazim Ilyas, kan, sendiri terkena ujian lah, kan. So ada beberapa dukun dan mengklaim, kan, diri mereka bahawa mereka mampu untuk membantu Ustaz Kazim untuk mengelak daripada ujian-ujian tersebut lah, kan. Tapi kita percaya bahawa dukun-dukun tersebut adalah tidaklah benar, kan. Dan sebaliknya lah. Okay. So amalan-amalan yang dianjurkan adalah seperti berikut. Yang pertama, memperbanyakkan beristighfar, memohon kepada Allah SWT, dan berdoa dengan yakin dan bersungguh-sungguh. Ini perkara yang paling penting lah. Okay. Yang kedua adalah memperbanyakkan zikir munajat beserta solat sunnah hajat dan solat sunnah istikharah. Dan yang ketiga, melipat gandakan ibadat dan amalan kebaikan untuk mengundang rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan yang terakhir, mungkin memperbanyakkan bersedekah, terutama kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, kerana doa penerima sedekah itu amat hampir dengan Allah SWT. So, sangat baguslah untuk diri saya sendiri dan kepada semua pendengar, insya-Allah sila amalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, kerana untuk mengelak kepada segala ujian dan perkara khurafat dan segala tahayul yang ada adalah dengan iman yang tinggi lah. Tidak perlu kepada perkara-perkara khurafat perlu pergi ke gunung, bertapa, perlu ke dukun, bomoh untuk mendapatkan segala tangkal yang azimat. Tak perlu. Kita perlu yang pertama adalah membanyakkan istighfar kepada Allah lah, dan memohon kepada Allah SWT, dan yakinlah dengan segala kekuasaan Allah SWT. Dan yang terakhir, mungkin marilah sama-sama kita menghayati firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat nombor 1. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman bertawakal. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya, ulasan sedikit tentang perkara khurafat yang berlaku di negara kita dan beberapa perkara yang boleh kita ambil untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.